Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk perkongsian kali ini kita akan melihat sambungan dari tajuk yang lepas iaitu malaikah. Di dalam tajuk ini ada berbaki 3 lagi isi-isi penting iaitu yang pertama masih lagi perbincangan berkaitan dengan kategori dan kumpulan malaikah. Seterusnya kita akan lihat sifat-sifat malaikat dan yang ketiga hukum tidak mempercayai para malaikat. Itulah perkongsian untuk kali ini. Baiklah, fokus kita kali ini ialah berkaitan dengan malaikat katabah. Sebelum kita mengetahui siapakah malaikat katabah, apa makna katabah dan sebagainya. Perkataan katabah ialah jamak bagi perkataan katibun. Katibun mufrad, jamaknya ialah katabah, iaitu para pencatat ataupun para penulis dari kalangan malaikat. Di sini isi yang ke-22 daripada perenggan yang di sini, takrif katabah ataupun apa dia malaikat katabah. Di sini ya, dia merupakan sekumpulan lain dari kalangan para malaikat yang Allah perintahkan untuk mencatat semua perkara yang dilakukan oleh seseorang hamba Allah Ta'ala. Seterusnya, malaikat katabah ada dua malaikat. Setiap malaikat tersebut berfungsi sebagai raqib, iaitu hafiz, pengawal, penjaga, dan berfungsi juga sebagai hadir. Hadir ini ialah yang sentiasa bersama hamba Allah Ta'ala, tidak berpisah selama-lamanya. Jadi dua malaikat tu kedua-duanya berfungsi sebagai raqib iaitu hafiz, begitu juga berfungsi sebagai atid iaitu hadir. Jadi raqib dan atid ni bukanlah nama bagi malaikat, tetapi nama bagi fungsi yang dilaksanakan oleh malaikat tersebut. Seterusnya isinya ialah tentang dalil kewujudan malaikat katabah. Dia adalah diambil ataupun diketahui melalui surah Qaf ayat 18. Allah sebut dengan jelas di situ, tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada pada seseorang itu malaikat yang mengawasi dan tidak berpisah daripada hamba tersebut. Illa ladaihi raqibun atid. Seterusnya, isi yang ke-24 yang tidak ada dalam paparan ini, kamu boleh semak muka surat 5 di bahagian atas sekali. Persoalan dia ialah apa yang ditulis oleh para malaikat. Jawapannya ialah semua perkara sehinggakan bunyi orang mengerang kesakitan pun ditulis bunyi tersebut. Selama seseorang itu hidup, malaikat katabah tidak bertukar ganti. Maknanya kalau Allah dah tentukan dua malaikat pada seseorang tu, maknanya dua malaikat tu akan kekal sehinggalah orang tu mati. Bahkan selepas kematian pun ada fungsi yang dilakukan oleh malaikat tersebut. Iaitu apa? Selepas kematian, malaikat katabah berada di kubur si mati dan sentiasa bertasbih bagi orang yang beriman. Kalau orang yang mati itu adalah orang yang beriman, maka malaikat tadi akan bertasbih dan pahala tasbih itu diberikan kepada orang yang beriman tadi. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu tidak beriman, malaikat tersebut sentiasa melaknati orang tersebut sehingga hari kiamat. Na'udzubillah. Keadaan ini. Itulah isi yang ke-24. Seterusnya, isinya apakah hikmah? Ini juga amat penting yang merupakan isi yang ke-25 bagi tajuk ini. Bagi tajuk malaikah ini,
Iaitu apakah hikmah Allah utuskan malaikat katabah sedangkan Allah tahu segala-galanya, tidak ada yang tersembunyi. Di sini ada dua hikmah daripada kewujudan para malaikat katabah. Iaitu yang pertama, innama liyuqima hujjah. Untuk menjadi hujjah ke atas hamba-hambanya pada hari kiamat nanti. Di hari ketika diserahkan buku amalan tu. Ketika tu manusia tak boleh mempersoalkan apa-apa dah kerana semuanya dicatat. Bahkan Allah rakamkan kata-kata orang yang menerima kitab tu terkejut dengan catatan yang telah dicatat oleh para malaikat yang tidak ada satu pun gugur sama ada kecil ataupun besar. Seperti mana diungkapkan dalam surah Al-Kahfi ayat 49 yang kamu boleh rujuk dalam tu. Kemudian isi yang hikmah yang kedua ialah di sini. Hikmah yang kedua ialah agar mereka iaitu hamba Allah tadi malu daripada melakukan maksiat kerana mereka menyedari bahawa setiap amalan yang mereka lakukan dicatat oleh para malaikat. Itulah dua hikmah mengapa Allah utuskan malaikat katabah kepada setiap manusia. Seterusnya isi yang terakhir, bukan terakhir, isi yang ke-26, apakah ungkapan yang terkeluar daripada hamba-hamba Allah ketika menerima catatan mereka. Perkara ini boleh dirujuk dalam surah Al-Kahfi ayat 49 seperti mana tertera dalam paparan tersebut. Seterusnya dalam paparan ini, isi yang ke-27 berkisar tentang pengkhususan malaikah katabah tadi. Melalui hadis Rasul ataupun nas-nas yang dirujuk, terdapat dua malaikat yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Malaikat kanan dikhususkan untuk menulis kebaikan. Manakala malaikat di sebelah kiri menulis kejahatan. Mencatat kejahatan. Seterusnya, di antara kedua-dua malaikat ni, yang mana yang menjadi ketua? Jawapan dia, melalui hadis Rasul SAW, malaikat yang sebelah kanan merupakan ketua. Kama warada annal awwala amirun ala sani. Malaikat yang pertama, iaitu yang belah kanan, adalah merupakan ketua bagi malaikat yang sebelah kiri. Macam mana gambaran yang dikatakan ketua tadi? Iaitu apabila seseorang hamba itu melakukan kebaikan, maka malaikat kanan akan terus mencatat amalan kebaikan tersebut tanpa tangguh-tangguh lagi dah. Berbeza kalau seseorang itu melakukan kejahatan, malaikat sebelah kiri akan merujuk terlebih dahulu malaikat sebelah kanan yang merupakan sebagai ketua, bertanyakan apakah perlu dia menulis ataupun menangguhkan seketika perbuatan daripada catatan perbuatan tersebut. Jadi jawapan malaikat kanan akan memberikan respon agar menyuruh malaikat kiri tangguh dulu seketika catatan kejahatan yang dilakukan. Supaya apa? Supaya ada ruang untuk orang yang melakukan kejahatan itu ataupun kesalahan tersebut memohon keampunan ataupun bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah satu tempoh yang mana sekiranya tidak bertaubat, maka catatan kejahatan tersebut akan dicatat oleh malaikat
sebelah kiri. Kemudian timbul pula persoalan bagaimana perbuatan-perbuatan yang harus ataupun istilah dia mubahat. Perkara-perkara yang mubah, yang harus. Di sini ada berbeza pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan perkara mubah juga ataupun yang harus juga seperti makan, minum dan sebagainya, perkara tersebut ditulis. Manakala pendapat yang kedua tidak ditulis. Di antara dua pendapat ini, yang mana lebih kuat? Jawapannya ialah al-asahu al-awwal. Iaitu malaikat menulis semua perkara termasuk perkara-perkara harus kerana termasuk dalam umum ayat Al-Quran ini. وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Berdasarkan umum ayat ini, hujahnya mengatakan perkara harus juga ditulis lebih kuat berbanding yang mengatakan tidak ditulis. Kemudian seterusnya, bagaimanakah malaikat katabah mendampingi seseorang itu? Jadi dalam perenggan sini, kita tulis buat warna kuning. Dari perenggan sini, menceritakan bahawa kedua-dua malaikat tadi yulazimani, makna sentiasa bersama seseorang itu sejak seseorang itu dalam bentuk air mani lagi, sehinggalah dia mati. Jadi makna malaikat itu sentiasa bersama seseorang itu sejak daripada air mani hinggalah dia mati. Dan ada juga pendapat mengatakan bahawa silih berganti para malaikat yang dua orang tadi seramai 4 orang. Maknanya 2 siang, 2 malam. Isnani naharan wa isnani lailan. Dan mereka bersilih ganti ketika solat asar. Ini bagi menggantikan yang bertugas malam, yang bertugas siang. Dan bagi yang bertugas siang akan turun pada waktu subuh dan bersilih ganti pada ketika waktu tersebut. Yang bertugas malam akan naik, yang waktu pagi akan turun. Begitu juga sebaliknya. Kemudian persoalan isi yang ke-30, persoalan-persoalan yang timbul yang lain. Ya, bagaimana dia mendampingi. Ini dah dinyatakan tadi. Kemudian persoalan isi yang ke-31. Di sini ya. Persoalan-persoalan yang timbul ya. Adakah penulisan tersebut berbentuk hakikat, betul-betul ditulis ataupun dicatat? Adakah ditulis di atas kertas? Apa alat yang digunakan oleh para malaikat? Apa dakwat yang digunakan? Apa bahasa yang digunakan? Semua perkara-perkara yang menjadi persoalan tersebut adalah perkara-perkara ghaib yang tidak diceritakan oleh Rasul berkaitan dengan perinciannya. Maka ketika itu kita mengambil pendirian, kita tinggalkan pembahasan berkaitan dengan persoalan perincian yang dipersoalkan tadi. Kita serahkan kepada Allah perincian yang sebenar berkaitan dengan penulisan tadi, catatan tadi. Itu adalah rahsia yang tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang wajib kita imani ialah terdapatnya malaikat yang mencatat segala amalan kita baik buruk, dan perkara tersebut akan menjadi hujah kita di akhirat, menjadi hujah ke atas kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada malaikat katabah dengan hafazah yang telah didetailkan sebentar tadi, terdapat juga kumpulan ataupun kategori lain di kalangan para malaikat, iaitu yang disentuh dalam buku kamus secara ringkas
Iaitu menjadi isi yang ke-31 ialah hamalatul arsh, pemikul arsh. Kewujudan malaikat ini adalah merujuk pada surah Al-Haqqah ayat 17 yang Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa para malaikat akan berada di punjuru-punjuru langit mengawal dan menjaga, dan ada 8 malaikat yang akan menjunjung dan memikul arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang menjunjung dan memikul itu dipanggil hamalatul arsy, malaikat yang bertugas untuk memikul ataupun menjunjung arasy. Kemudian seterusnya kategori yang lain ialah khazanatul jannah, penjaga syurga. Perkara ini boleh kita ketahui melalui surah Az-Zumar ayat 73 yang mana Allah Subhanahu Taala menceritakan sebagai gambaran bagi orang-orang yang bertakwa ni, Allah bawa mereka ke syurga dan disambut oleh para malaikat yang mengalu-alukan kedatangan orang bertakwa dengan memberikan salam sejahtera dan juga mengucapkan berita-berita baik yang bakal orang bertakwa lalui di dalam syurga. Itu kata-kata penjaga syurga kepada orang yang bertakwa yang dimasukkan dalam syurga. Jadi di dalam melalui ayat tersebut Allah menceritakan bahawa terdapatnya penjaga syurga yang mengalu-alukan kedatangan orang yang bertakwa. Seterusnya, isi yang seterusnya 31.3, khazanatul jahannam, penjaga neraka. Perkara tersebut disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mudaththir ayat 26 hingga 30 ketika mana Allah ceritakan tentang neraka Saqar. Allah cerita di situ neraka Saqar itu dikawal oleh penjaganya yang seramai 19 malaikat. Disebut bilangannya dalam Al-Quran dalam surah Al-Mudaththir ayat 30. Kemudian yang terakhir yang menjadi kategori dalam tajuk kategori malaikat ini ialah malaikatul maut, malaikat yang mencabut nyawa. Dia boleh kita tahu melalui surah Al-Anfal ayat 50. Malaikat disebut dalam dalam ayat tersebut Allah kaitkan idh yatawaffal ladzina kafarul malaikat. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu. Di situ fokus kita. Kerana orang-orang yang kafir, malaikat mencabut nyawa mereka dengan begitu azab sekali dan diiringi dengan kata-kata kutukan terhadap mereka yang kafir tersebut yang dilakukan oleh malaikat yang diberi nama malaikatul maut. Itulah 6 kategori ataupun kumpulan malaikat yang disebut dalam kitab ini yang menjalankan tugas mereka mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita berpindah kepada tajuk sifat-sifat malaikat. Terdapat banyak sifat-sifat malaikat yang disebut dalam buku kamu hanyalah 7 sifat yang dikongsikan di sini, 7 sifat yang menjadi sifat para malaikat. Untuk peperiksaan, sekurang-kurangnya 3 sifat yang perlu kamu hafal sebaik-baik mungkin. Jadi yang pertamanya, sifat malaikat itu ialah pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengabdian diri yang mutlak, yang sempurna. Seperti mana yang disebut oleh dalam ayat Quran surah Al-Anbiya ayat 26 yang Allah mengatakan bahawa sebenar-benarnya malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Perkataan hamba-hamba yang dimuliakan ini merupakan fokus kita yang menunjukkan bahawa para malaikat merupakan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang
sentiasa melaksanakan tugas pengabdian diri kepada Allah. Seterusnya tugas malaikat yang kedua ialah iltizam bi awamirillah. Sentiasa patuh kepada perintah Allah Ta'ala, yang mana Allah rakamkan sifat malaikat ini dalam ayat surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah menceritakan bahawa secara jelas la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak akan mendahakai Allah dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang ketiga ialah para malaikat mempunyai kemampuan untuk menjelma dengan jelmaan yang baik. Sampai situ saja. Perkara ini disebut dalam hadis baginda Rasul SAW, seperti mana kisah Jibril datang bertemu Rasul SAW dalam keadaan ataupun dalam bentuk seorang lelaki yang pakaiannya bersangatan putih, rambutnya bersangatan hitam. Itu malaikat dalam jelmaan yang amat baik, dan juga jelmaan perkataan hasanah ini amat penting bagi membezakan jelmaan daripada jin, di kalangan jin. Dalam menulis jawapan nanti, sehingga hasanah ni, perkataan hasanah mesti ada. Kemudian sifat malaikat yang lain ialah la ya'kulun wa la yashrabun. Mereka tidak makan dan tidak minum. Tidak minum. Bahkan para malaikat ni dicipta khusus untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Perkara ini Allah rakamkan dalam kisah yang mana para malaikat bertemu dengan Nabi Ibrahim, menjadi tetamu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bawa, hidangkan kepada mereka makanan yang lazat, tetapi mereka sedikit pun tak menyentuh, bahkan tidak teringin langsung. Perkara itu membuatkan Nabi Ibrahim takut, dan lepas itu mereka berterus terang bahawa mereka adalah utusan daripada Allah menyampaikan berita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Perkara itu kamu boleh rujuk dalam surah Az-Zariyat ayat 26 hingga 27. Sifat yang kelima ialah para malaikat ni mereka tidak mempunyai jantina. Sama ada jantina lelaki ataupun perempuan. Tak ada. Ya? Jadi bersandarkan daripada fakta tersebut, para ulama membahaskan sesiapa yang mensifatkan malaikat dengan lelaki, dia hukumnya fasik, dosa besar. Manakala orang yang mensifatkan malaikat itu perempuan, hukum dia kafir. Ini juga boleh kamu jadikan sebagai isi penting, bersandarkan kepada dua ayat yang tertera di sini, iaitu dalam surah An-Najm ayat 27 dan surah Az-Zariyat, surah Az-Zuhruf ayat 19. Menceritakan bagaimana berlakunya orang mengatakan bahawa malaikat adalah anak Allah Subhanahu wa taala, anak perempuan Allah Taala. Jadi perkara itu dinafikan melalui Al-Quran dan juga As-Sunnah. Olehnya demikian, sesiapa yang mensifatkan para malaikat dengan perempuan, maka hukumnya adalah kafir. Seterusnya isi yang 32.6, para malaikat ni, 6 ni, para malaikat tidak mempunyai apa-apa keinginan dalam jiwa mereka. Oleh sebab itu, para malaikat tidak pernah melakukan kemaksiatan kerana tidak ada apa keinginan yang ada pada dalam diri mereka. Itu sifat malaikat. Seterusnya sifat yang terakhir, mereka merupakan tentera Allah. Ini boleh dirujuk melalui surah Al-Mudassir ayat 31. Itulah 7 sifat yang menjadi sifat khusus bagi para malaikat
yang tidak ada pada makhluk-makhluk yang lain. Seterusnya yang terakhir, apakah hukum orang yang tidak mempercayai malaikat? Sudah tentulah oleh kerana malaikat adalah rukun iman, telah sabit oleh Al-Quran, Sunnah dan Ijma', sudah tentulah orang yang mengingkari kewujudan malaikat hukumnya kafir. Na'udzubillahi min zalik. Wallahu a'lam. Jadi saya ucapkan jazakumullah khairan katsira di atas penyertaan kamu semua dalam perkongsian ini. Moga-moga ia memberi manfaat kepada kamu semua dan juga kepada saya, insya-Allah. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam siri-siri akan datang di dalam tajuk-tajuk yang terkandung dalam kitab yang menjadi sukatan di peringkat sijil agama Malaysia, insya-Allah. Wallahu a'lam.